Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang memberikan kita kekuatan dan kesihatan untuk bersama dalam majlis yang insya-Allah mudah-mudahan majlis yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. yakni barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudah baginya jalan ke syurga. Dan kita mengharapkan semoga Allah mempermudahkan kita jalan ke syurga, yang mana itulah jalan yang terbaik untuk kita mendapatkan syurga yang diberikan kebaikan di dalamnya, tidak ada tolak bandingnya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dalam majlis ini kita mengharapkan kepada Allah supaya memberikan kita kekuatan untuk beristiqamah dengan ilmu yang kita dapat nanti. Dan juga yang paling penting, semoga ilmu yang kita dapat ini dapat kita beramal dan beriman dan beramal seterusnya, menjadikan pasak di dalam hati kita memegang Al-Quran dan As-Sunnah seperti yang dikehendaki oleh syarak. Jadi insya-Allah pada pelajaran hari ini kita sambung balik pelajaran tafsir Al-Quran, yang mana pada pelajaran yang lepas kita telah selesai dalam surah Al-Buruj, ya, yang memberikan kekuatan kepada diri kita supaya kita beriman seperti mana yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan kisah-kisah umat yang terdahulu, bagaimana mereka mempertahankan iman sehingga sanggup mati, sanggup dibunuh. Ini kemuncak kekuatan iman yang tidak ada tolak banding. Kenapa? Kerana nyawa bila dihapuskan, yakni dikorbankan untuk agama, berarti tidak ada satu nilai yang paling besar dalam bab kehidupan kita. Itu dia, nyawa. Kerana harta boleh ditukar ganti. Hilang harta, kita korbankan harta, boleh kita dapati yang lain. Tetapi bab nyawa tidak. Habis. Maksudnya selesai kehidupan kita di dunia ini dan kita berada di alam akhirat pula. Jadi ini dia. Jadi surah Al-Buruj merupakan satu surah yang mengisyaratkan kepada kita bahawa pengorbanan satu kelompok manusia yang besar, bermula daripada anak muda dan rahib yang bersedia untuk dikorbankan demi agama. Dan ianya perlu ada pada jiwa-jiwa kita, yang mana orang yang membawa Al-Quran dan As-Sunnah mesti ada dalam jiwanya mempertahankan Quran dan Sunnah, ataupun mempertahankan manhaj As-Sunnah ini. Dia mesti ada, walaupun apa yang berlaku, walaupun tekanan demi tekanan, dia tetap dalam jiwanya tujuannya hanya satu, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dan itulah tujuan kita hidup, ya, adalah pengabdian kepada Allah secara total. Jadi pengorbanan diperlukan, ya. Siapa yang tak nak korban tidak menjadi masalah, Allah tidak rugi walaupun sedikit pun. Tetapi bagi mereka yang berkorban, Allah pun tidak untung walaupun sedikit pun, tetapi mereka itu yang beruntung, ya. Mereka itu yang beruntung. Oleh kerana itu, kepada pendukung-pendukung Al-Quran dan As-Sunnah sentiasa bersedia untuk memikul amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita. Bermula daripada dakwah yang berbagai-bagai, ya, pelbagai jalan dakwah yang dibenarkan syarak, maka teruskan, ya, siri dakwah kita dan menyebarkan agama atau Quran dan As-Sunnah ini tanpa ragu-ragu jika kita berada di atas manhaj yang betul. Baik, insya-Allah kita masuk dalam satu surah, ya, yang termasuk di antara surah-surah yang berkaitan dengan kiamat yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, yang mana surah ini dinamakan surah Al-Insyiqaq, ya, surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq, yang mana ianya merupakan surah yang membicarakan, pada mukadimah ini membicarakan tentang
tragedi atau kejadian yang bakal berlaku pada satu ketika nanti yang berkaitan dengan insyiqaq, maksudnya terbelah. Ya, terbelah yang dimaksudkan langit akan terbelah, akan hancur. Saya bacakan dulu, kemudian kita lihat apakah yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u inshaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh, dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju ke arah Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Maka orang yang catatan diberikan daripada tangan kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Dan mengenai orang yang catatannya diberikan daripada sebelah belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan dimasukkan ke dalam api yang bernyala-nyala. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Sesungguhnya dia menyangkakan bahawa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihat dirinya. Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja, dan demi malam
dan apa yang diselubunginya. Demi bulan apabila jadi purnama, sesungguhnya kamu akan jalani peringkat demi peringkat kehidupan. Mengapa mereka tidak beriman? Dan apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka tidak mahu sujud. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putus. Baik. Pertama sekali dalam surah Al-Insyiqaq di antara surah Makkiyah, yakni surah Makkiyah ia merupakan surah yang menekankan keimanan. Ya, bila sebut surah Makkiyah merupakan surah yang menekankan keimanan yang mana ianya merupakan asas agama kita. Ya, masalah iman adalah masalah yang paling penting dalam agama kita. Kenapa? Kalau tidak ada iman, bawa apa masalah fiqh ke masalah akhlak ke apa, dia tidak diterima oleh Allah. Ya. Orang yang datang dengan akidah yang betul, iman yang betul, maka mereka itu yang diambil kira di sisi Allah. Oleh kerana itu masalah akidah adalah masalah yang serius, yang tidak boleh dipandang enteng. Masalah akidah adalah masalah usul agama kita. Ya, cara beriman kepada Allah itu diambil kira. Rukun iman yang 6 perkara itu diambil kira kita, cara beriman semuanya. Kerana masalah-masalah yang Rasulullah kata, sataftariku hadhil ummah ila 73 firaq, kullaha fin nari illa wahidah. Ya, akan berpecah umat aku kepada 73 golongan, semuanya ke dalam neraka melainkan satu. Dia bukan masalah fiqh, dia bukan masalah akhlak, yakni dia bukan satu masalah yang kita anggap, ya, ramai yang menganggap bahawa masalah fiqh, akhlak semata-mata. Tak. Tetapi dia adalah masalah usul kepada agama kita, yakni masalah akidah. Yang dikaitkan dengan rukun iman, 6 perkara itu ditekankan masalah ini. Terutamanya usul yang paling penting masalah beriman kepada Allah. Itu pasal dalam rukun iman yang pertama diletakkan beriman kepada Allah itu dahulu. Ya, beriman kepada Allah itu dahulu. Di dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka itu beriman, wahai Muhammad, seperti mana kamu dan para sahabat beriman, maka mereka itu mendapat petunjuk. Oleh kerana itu agama bukan satu perkara yang boleh kita anggap remeh. Agama adalah usul dalam diri kita. Kita mati kerana Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, nusukku, hidupku, matiku kerana Allah. Tetapi kalau kita tidak kenal Allah dengan cara yang betul, beriman kepada Allah dengan cara yang betul, maka dia tidak akan dapat kemanisan dalam beriman seperti mana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita takut, ya, selama ini kita belajar cara beriman kepada Allah, tiba-tiba cara itu tidak betul. Yang tidak ada nas, tidak ada dalil. Kerana masalah beriman kepada Allah adalah persoalan ghaib. Persoalan ghaib yang wajib kita beriman di atas dalil-dalil yang sahih. Tidak boleh menggunakan akal dalam bab akidah. Tak boleh langsung. Tidak ada ruang akal dalam masalah akidah. Oleh kerana itu orang yang beriman cara falsafah, yang menggunakan akal, ya, akhirnya mereka terjebak di dalam kekufuran, ya, kerosakan akidah mereka itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Dan pertama, kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita untuk memahami, ya, akidah secara yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan di antara nikmat, tuan-tuan dan perempuan, nikmat as-sunnah, ya. Maksudnya nikmat di antara nikmat yang besar setelah Islam dan iman ini, mengikut kefahaman as-sunnah, cara yang Rasulullah ajarkan kepada kita, sama ada cara beriman kepada Allah ataupun rukun iman yang 6 perkara, ataupun cara beribadat mengikut cara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Oleh kerana itu persoalan iman adalah asas di dalam diri kita. Semua kena lengkap. Jangan sampai kita mati, ya, kita tidak mengenali pencipta kita dengan sebaik-baik yang mungkin. Jangan sampai kita mati, kita tidak mengenali Allah seperti mana yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Rasulullah telah menyampaikan risalah ini telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dina. Ya. Maksudnya pada hari ini telah sempurna. Maksudnya segala-gala risalah Islam telah sempurna. Tidak ada kekurangan. Maka oleh kerana itu kita kena mengikut cara yang Rasulullah bawa, barulah sempurna agama ini. Tetapi kalau kita tidak mengikut cara Rasulullah bawa, maka kita menyaksikan kefasadan dalam sudut akidah yang Rasulullah katakan 72 golongan yang sesat ini ditakuti, kita di dalam golongan ini. Na'udzubillah min zalik. Baik. Jadi ini dia persoalan yang paling penting dalam hidup kita ni. Persoalan akidah yang mesti ditekankan, ya. Maka pada hari ini kita akan membicarakan di dalam surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq ini salah satu peristiwa yang akan diterangkan, akan kita dapati pada hari di mana penghabisan dunia ini. Dalam surah-surah Al-Quran bermula daripada surah Al-Hajj, bermula di antara surah Al-Insyiqaq, surah apa lagi yang berkaitan dengan kiamat ini. Tetapi bila kita menyaksikan di antara kemuncak dalam cerita hancurnya dunia ini pada surah Al-Qari'ah, ya, kemuncak itu di antara kemuncak penghancuran dunia, ya, penghancuran dunia yang mana Allah ceritakan kedudukan manusia dah tak ada tanah untuk diduduki, bahkan berterbangan seperti kupu-kupu ataupun kelakatu yang mana berterbangan di depan lampu ataupun di bawah lampu. Tak tahu ke mana akhirnya, di mana mereka jatuhlah. Dulu kalau kelakatu orang letak apa? Air bawah dia. Dia letak talam, letak air supaya dia tak naik lagi. Maksudnya bahawa Allah ceritakan dalam surah Al-Qari'ah penutup bumi ini dengan hancurnya manusia. Ya, na'udzubillah min zalik. Kita takut jangan kita termasuk dalam golongan ini. Kerana Rasulullah telah mengisyaratkan seburuk-buruk makhluk ataupun paling teruk azab yang ditimpa pada seburuk-buruk makhluk adalah mereka yang dihancurkan pada hari kiamat. Berarti dia kalau dia hidup pada hari itu, maka dia di kalangan orang yang paling buruk dan paling jahat di muka bumi. Kerana orang yang beriman, dalam siri kita dah pelajari pada pelajaran-pelajaran yang dahulu bahawa di antara tanda-tanda kiamat, orang-orang yang beriman ini akan mati. Ya, dia mati tidak seperti mana orang-orang kafir mati. Orang yang beriman mati apabila angin sejuk yang dikatakan datang dari utara ataupun dari selatan, dari angin Yaman dan dari angin arah Syam, maka orang-orang yang beriman walaupun dia berada imannya sebesar zarrah, ya, iman dia sebesar zarrah, berada dalam gua ke dalam tanah ke dalam mana sekalipun tempat tersembunyi, ya, mereka akan dimatikan. Mereka akan dimatikan kerana untuk tidak merasa keazaban ataupun azab pada hari terjadinya kiamat. Na'udzubillah min zalik. Ya, kita minta lindung. Kalaulah begitu, kita mengharapkan, ya, kita di kalangan orang yang beriman. Ya, na'udzubillah, kita tak mau berada bersama-sama orang yang kafir yang diazabkan dengan kiamat ataupun diseksakan pada hari kiamat. Ya. Baik. Dalam ayat ini yang pertama sekali selepas bismillahirrahmanirrahim, Allah berfirman, "Idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat." Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Ini perkara yang paling penting yang kita ketahui, bahawa Al-Quran membicarakan satu perkara yang kita tak tahu, tak faham pun. Apa dia? Bumi ini patuh arahan Allah. Ya. Bumi ini di antara makhluk-makhluk Allah yang patuh kepada arahan Allah. Dia seperti malaikat juga. Ini di antara makhluk, ya, yang mana boleh dikatakan semua makhluk ini patuh kepada arahan Allah kecuali kepada dua makhluk. Apa dia?
jin dan manusia. Jin dan manusia ada satu konsep mereka, ya, setuju dan tak setuju, ataupun terima atau menentang. Oleh kerana itu, kedudukan makhluk-makhluk Allah ini berbeza-beza. Terutamanya makhluk antara manusia dan jin. Yang lain itu, wallahu alam, kita berdiri dengan dalil, walaupun binatang seperti semut ataupun burung ataupun apa juga binatang. Kerana Allah telah mengisyaratkan dalam Al-Quran bentuk-bentuk binatang ini mereka bertasbih. Ya, tetapi kamu tak faham tasbih mereka. Ini isyaratkan bahawa binatang-binatang ini di antara makhluk-makhluk Allah yang bertasbih. Kemudian dalam ayat dalam surah Al-Baqarah, apabila Allah menceritakan di antaranya, ya, bagaimana kedudukan bumi, di dalam ayat yang ke 29 dalam surah Al-Baqarah. Ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Okey. Pertama, ayat ini akan bicarakan bagaimana Allah, ya, menjadikan langit dan bumi, kedudukan langit ini, ya, yang mana Allah menceritakan, dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di langit dan di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah langit, lalu dijadikan 7 langit dengan sempurna, dan dia mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Okey, dalam ayat ini menceritakan, ya, bahawa kedudukan langit yang Allah jadikan 7 petala langit ini dengan kejadian yang cukup menarik, ya, yang cukup menarik, yang mana Allah menjadikan, kalau kita lihat di dalam surah Fussilat, Allah jadikan dalam 2 masa, ya. Sebentar, kita tengok, ya. Allah jadikan langit dalam 2 masa, yang mana ianya merupakan satu perkara yang unik, yang mana tidak diceritakan melainkan dalam surah ini. Cuba tengok surah Fussilat. Okey. Surah Fussilat, surah yang ke juzuk yang ke-24, surah yang ke-41. Ayat yang ke-11. Thumma istawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi itiya taw'a faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karha qalata ataina ta'i'in. Kemudian dia menuju ke langit yang masih berbentuk asap. Lalu dia berfirman kepada langit dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh ataupun terpaksa. Kedua-duanya menjawab, kami datang dengan patuh. Okey. Dalam ayat ini menceritakan kedudukan bagaimana langit pada ketika permulaan, ya, kejadian itu langit berbentuk asap. Dalam ayat yang surah Baqarah tadi, Allah jadikan langit dah bertingkat-tingkat, tetapi permulaannya adalah berbentuk asap. Yang masih lagi kita menyaksikan di langit itu nebula yang disebutkan, ia merupakan satu perkara yang menarik, kejadiannya, ya, yang masih lagi ada kesan-kesan asap di atas langit tu. Okey. Yang kedua, pertama, kita beriman, ya, kita tak mampu untuk menerangkan lebih lanjut. Kerana apa? Semua ini adalah persoalan yang gaib, telah berlaku, ya, berjuta-juta tahun dahulu. Hanya Allah yang mengetahui.
Kita tak tahu bagaimana apa semua. Hanya yang paling penting kita beriman apabila Allah mengatakan, kemudian dia menuju ke langit yang masih berbentuk asap, lalu dia berfirman kepada langit dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh ataupun terpaksa. Kedua-duanya menjawab, kami datang dengan patuh. Nampak? Bagaimana dia menjawab? Jangan kita membicarakannya. Yang penting mereka ini di antara makhluk Allah yang patuh dengan arahan Allah. Mereka ini langit dan bumi adalah makhluk yang patuh kepada arahan Allah. Bila Allah kata datang, mereka datang dengan rela hati. Berbeza kalau datang dengan rela hati ataupun dengan paksa. Sama ke? Tak sama. Tetapi makhluk ini menceritakan bahawa kami datang dengan rela hati. Ini mengisyaratkan makhluk-makhluk Allah yang seperti ini, yang terpilih ini, mereka melakukan semuanya dengan arahan Allah dengan rela hati. Baik, jadi kejadian yang Allah ceritakan dalam ayat ini, dalam surah Al-Insyiqaq ini, apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh. Maksudnya Allah telah menetapkan tarikh kehancuran alam ini ataupun kehancuran langit ini, ya, langit ini pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Kita tak tahu. Yang paling penting yang kita tahu, kiamat akan berlaku pada hari Jumaat. Ya, seperti mana yang disebutkan dalam hadis, kiamat akan berlaku pada hari Jumaat. Jumaat bila? Wallahu a'lam. Masa dia wallahu a'lam, tetapi dia telah disetkan oleh Allah seperti mana nyawa kita telah ditetapkan. Kita ni tak tahu waktu mati kita, betul? Tapi kita akan mati. Usia kita tak tahu waktu bila kita mati. Tetapi Rasulullah mengatakan di antara 60 ke 70 ramai umat aku yang akan mati. Ya. Jadi kita hanya dapat anggarkan waktu-waktu yang begitu, ya, tapi yang paling penting kita tak tahu. Cuma kita tahu kita akan mati satu hari nanti. Tetapi persoalannya bukan kita tahu bahawa kita akan mati, kita duduk diam. Kita akan mati, kita beramal, buat persiapan. Seperti mana juga tentang akan berlakunya kiamat apabila seorang lelaki bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, bila berlakunya kiamat? Lalu Rasulullah mengatakan, ma'adat, apa yang kamu sediakan untuk berhadapan dengan kiamat? Kita ni duk tahu akan berlaku kiamat, apa persediaan kita? Kita tahu kita akan mati, apa persediaan kita? Ini persoalannya yang perlu kita jawab. Ya. Begitu juga dalam bab ini, apabila Allah telah menetapkan tarikh kehancuran dunia, kehancuran alam, dan di antaranya kehancuran, ya, langit ini, maka kita melihat apabila Allah berfirman dalam ayat ini, ya, dalam surah Al-Insyiqaq tadi, bahawa apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya. Langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Ya, ini dia makhluk Allah yang mana di antara kejadiannya itu bermulanya tak ada, kemudian ada, dan akhirnya tak ada. Ya, ini di antara makhluk Allah yang Allah jadikan bermulanya tak ada, kemudian ada, kemudian tak ada. Tak ada. Manusia mula-mula tak ada, kemudian ada, kemudian tak ada, kemudian ada tak ada? Mesti ada. Ya. Kemudian ada. Ini di antara makhluk Allah yang berbeza. Dua ni, jin dan manusia, bermula tak ada, kemudian ada, kemudian tak ada, kemudian ada. Langit ada, tak ada. Syurga langit mula-mula tak ada, kemudian tak ada. Syurga mula-mula tak ada, kemudian ada. Sampai bila? Sampai bila-bila. Kerana Allah mengata apa? Khalidina fiha abada. Kekal untuk selama-lamanya. Ini di antara perkara yang dikaitkan dengan makhluk Allah. Dan kita lihat, ya, masalah langit ini dah kita nampak bahawa dia di antara makhluk Allah yang sukar kita fahami, cuma kita beriman. Bagaimana bentuk langit yang sebenar kita pun tak faham. Ya, yang mana saintis mengatakan langit di atas tu kita hanya nampak cahaya-cahaya yang menyebabkan kita nampak seperti
dataran di atas sana. Hakikat langit hanya Allah yang mengetahui. Ya, hakikat langit hanya Allah yang mengetahui bagaimana sebenarnya. Tetapi langit ini yang dalam peristiwa Isra' Mi'raj telah menceritakan bahawa dia ada pintu-pintu dia tersendiri. Ya, pintu-pintu yang mana para malaikat menjaganya. Dan Allah menceritakan bahawa bintang-bintang di langit itu semua ada penjaganya. Yakni para malaikat yang menjaganya. Dan Allah hanya menceritakan peringkat langit yang pertama di bawahnya. Tetapi peringkat langit yang kedua Allah tidak menceritakan, hanya Allah yang mengetahui sampai langit yang ketujuh. Tetapi 7 petala langit itu ada dalilnya. Cuma dalam peristiwa Isra' Mi'raj diceritakan langit pertama siapa yang di antara roh siapa yang duduki, kedua, ketiga sampai ke 7. Dan diceritakan dalam hadis yang bertaraf hasan yang mana di antara langit ke satu langit berapa jaraknya? 500 tahun jaraknya. Ya, 500 tahun di antara satu langit ke satu langit. Dan dari langit kedua sampai ketiga 500 tahun juga. Ya, wallahu alam, tetapi hadis membicarakan begitu, kita beriman. Sampai ke muncaknya selepas langit itu ya terdapat apa dia? Kursi yang disebutkan dalam hadis. Jarak 500 tahun juga. Dan begitulah sampai Arasy Ar-Rahman. Jadi oleh kerana itu kita menyaksikan perkara ini merupakan satu makhluk. Langit ini termasuk makhluk yang ajaib, yang tidak dapat kita mengetahui. Dan kita menggalakkan orang-orang Islam untuk mengkaji. Teruskan kajian. Jangan biarkan orang kafir mengkaji dengan keadaan mereka itu masih lagi menipu, ya, masih lagi cuba merahsiakan apa yang ada di sana. Agak menarik ya dalam peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan langit. Okey. Kemudian Allah menceritakan wa idzal ardu muddat dan apabila bumi diratakan wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya ia patuh. Okey. Bumi ini di antara makhluk Allah yang juga makhluk yang menarik. Tadi kita dah bacakan bagaimana bumi ini dan langit telah berkata kepada Allah, mereka datang dengan penuh ketaatan. Pada surah Fussilat kita menyaksikan bagaimana bumi dijadikan. Ya, Allah menceritakan dia jadikan alam semesta ini berapa hari? Berapa masa? 6 masa. Ya. 6 masa Allah jadikan. Seperti mana kita dijadikan berapa lama? 9 bulan lebih kurang. Ya. Mengikut keadaan semuanya Allah mengatakan semua ada ditetapkan masanya. Maka kejadian langit dan bumi yang menarik sekali, Allah ceritakan 6 masa ataupun 6 hari. Kalau nak kira hari itu, terus bila disebutkan 6 hari, kita terbayang macam hari kita. Tak. Kerana bila Allah mengatakan, walaupun penterjemah mentafsirkan 6 hari, hari di sisi Allah, bukan hari di sisi kita. Kerana apa? Kerana kejadian langit dan bumi waktu itu tidak ada. Bagaimana kita nak mengira hari? Kita mengira hari melalui matahari, siang dan malam. Ya. Tetapi kalau tak ada, bagaimana kita nak mengira hari? Jadi hari di sisi Allah yang sebenarnya. Ya. Jadi 6 masa ataupun 6 peringkat, wallahu alam, hanya Allah yang mengetahui. Maka kita menyaksikan ayat dalam surah Fussilat balik tadi, ya, bagaimana Allah menceritakan kejadian bumi. Kenapa kejadian ini agak menarik? Wallahu alam, melalui ya kita lihat dalam kajian-kajian juga yang buku yang ditulis oleh Dr. Sulaiman Nurdin, ya, berkaitan dengan ialah beberapa perkara tentang ini. Terdapat satu pandangan, saya agak tertarik juga pandangan itu, ya, yang mengatakan, ramai yang mengatakan bahawa mana yang dijadikan dulu, mana menjadi pusat alam. Ya, ada mengatakan matahari pusat alam, ada yang mengatakan apa lagi, bumi pusat alam, ada yang mengatakan lain, berbagai-bagai teori yang datang. Ya. Tetapi agak menarik bila Al-Quran mengetengahkan ayat
yang mana dia menceritakan apakah makhluk ya di dalam alam ini, yakni di antara bumi dan langit, siapa yang dijadikan dahulu. Ya, siapa yang dijadikan dahulu. Kalau matahari pusat alam, seharusnya dia muncul dulu. Ya, pusat center kan, dia muncul dulu. Tetapi sekarang Allah menceritakan bumi dijadikan dahulu. Agak menarik dalam bab ini. Baik, kita lihat dalam surah Fussilat ni. Ayat yang surah Fussilat juzuk ke-24 surah ke-41 ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Katakanlah, patutkah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan seluruh alam. Okey. Ayat ini dia mengetengahkan pertama kejadian bumi 2 masa. Ya. Dalam bentuk bulat itu 2 masa. Yang isi-isinya dalam 2 masa. Okey. Apa yang terdapat dalam perut bumi ini. Kemudian kita lihat lagi. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. Dan dia ciptakan gunung ganang yang kukuh di atasnya, dan kemudian dia berkatinya, dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuni dalam 4 masa, memadai untuk memenuhi keperluannya yang mereka perlukan. Okey, penafsiran dia agak anu sikit. Di mana Allah jadikan bumi yang tadi bulat itu 2 masa. Inti dia tu semua tu 2 masa. Kemudian dia jadikan gunung ganang, pokok-pokok, sungai, lautan, ikan-ikan, yang mana dikatakan rezeki itu termasuk tumbuh-tumbuhan yang kita makan, nasi, beras apa semua tu, ya, dan juga apa juga tumbuhan, dan juga ikan-ikan, binatang-binatang dijadikan pada itu. Ya, disebabkan rezeki yang disebutkan makanan bagi penghuni dunia, ya, sebanyak 2 masa lagi, maka gabungan 2 masa tadi dan 2 masa ini menjadi 4 masa. Ini yang dikatakan bumi dijadikan 4 masa. Ya, bumi dijadikan 4 masa. Okey, 4 peringkat. Jadi oleh kerana tu, rezeki kita ni, walau macam mana keadaan kita, insya-Allah Allah dah tetapkan rezeki kita dahulu dah. Ya, tak ke mana perginya rezeki kita ni. Ada dah. Hatta kopi yang ni, yang Bun buat pun, ini rezeki saya kalau masuk ke mulut. Ya. Rezeki Allah dah tetapkan. Tak perlu takut. Cuma usaha secara halal. Tu dia. Ya. Orang duk takut tentang rezeki. Allah dah tetapkan ada rezeki kita, sehingga kan sampai bila kita mati, satu titik air pun tak akan masuk dalam mulut kita, oksigen pun tak boleh masuk, berarti habis dah waktu itu. Okey, jadi ini dia 4 tempoh atau 4 peringkat masa yang Allah jadikan kepada bumi. Kemudian ayat yang berikutnya yang kita baca tadi, kemudian dia menuju ke langit yang masih berbentuk asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua kepadaku menurut perintahku dengan patuh ataupun terpaksa. Kedua-duanya menjawab, kami datang dengan patuh. Okey? Jadi itu dia kedudukan bumi. Jadi bumi dah jadi dah pada ketika itu. Dah
cukup sifatnya. Ya, langit belum lagi. Langit waktu itu asap lagi. Oleh kerana itu bila orang mengatakan bahawa pusat alam adalah matahari, merupakan satu perkara yang agak tak berapa nak kena. Ya. Itu pasal kita memerlukan saintis-saintis Muslim yang amanah, yang jujur, yang menyampaikan kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah berikan satu ketika nanti. Ya, baik. Kemudian Allah katakan lagi tentang langit ni, apa dia? فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Diciptakannya 7 petala langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit itu dia wahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi dihiasi dengan bintang-bintang, dan kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ini di antara sifat rububiyah Allah Ta'ala yang menceritakan kepada kita bagaimana kejadian langit, 7 petala langit, dan dihiasi dengan di langit bumi ini dengan bintang-bintang. Jadi langit yang lepas tu hanya Allah yang mengetahui kedudukannya. Dan kita, saintis kita pun tak sampai lagi langit dunia ni, tak habis lagi dia kaji. Ya, dunia dah nak kiamat. Ya, menunjukkan ilmu Allah itu maha besar dan maha agung. Jadi tuan-tuan dan perempuan, dalam menyaksikan kejadian bumi dan kejadian langit ini agak unik. Ya, agak mengkagumkan, kita merasakan satu kehebatan yang mana Allah itu adalah Tuhan kita yang maha hebat dalam penciptaannya. Kenapa 6 masa? Kenapa 6 masa? Jangan berbicara, itu hak Allah. Ya, jangan kita buat teori kita kenapa. Tak ada urusan, itu bukan urusan kita. Itu adalah urusan Allah. Ya. 6 masa ini dijadikan dalam keadaan yang begitu menarik. Ya. Dan Allah telah tetapkan kedudukan langit dan bumi. Dan yang paling penting dalam perbicaraan ini, dalam bab kiamat, ya, Allah ceritakan di antara perkara yang paling penting yang kita ketahui, yang menarik berkaitan dengan pusat alam ini, apabila kiamat ini bermula, apabila Kaabah diruntuhkan. Seolah-olah mengisyaratkan Kaabah itu adalah pusat alam. Selagi Kaabah itu ada, insya-Allah kiamat tidak akan berlaku. Ya, selagi Kaabah ada, orang yang akan tawaf tu, ya, insya-Allah kiamat tidak akan berlaku. Bila kiamat berlaku? Bila Kaabah diruntuhkan. Apabila disebutkan hadis, Rasulullah mengisyaratkan bahawa dia seolah-olah dinampakkan di kalangan orang Habsyah, Arab, yang datang sambil membawa penukul-penukul, ya, lalu diruntuhkan Kaabah, batu-batu Kaabah tu satu persatu. Ya, habis. Kerana orang Islam dah mati pada ketika itu. Ya, orang Islam mati, diruntuhkan Kaabah. Maka setelah diruntuhkan Kaabah, satu ledakan besar berlaku di Eden, ya, di Yaman, di bahagian selatan. Satu letupan yang besar keluar, api dari Eden yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, maka bermulalah acara kiamat. Ya, bila kita nak tahu, bagaimana kita nak tahu bermulanya acara kiamat, begitu kedudukannya. Bila api menyala-nyala keluar, semua ni lintasan yang kita seronok mandi air panas kata tu kan. Ya, memanglah seronok lah. Tapi itu adalah lintasan gunung berapi, cairan-cairan gunung berapi di dasar bumi yang akan keluar pada hari kiamat nanti. Oh, dahsyat. Ya. Oleh kerana itu kita menyaksikan peristiwa permulaan kiamat itu di dalam surah Al-Hajj. Cuba buka surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj, surah yang ke-22, juzuk 17, ayat yang pertama kita mulakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya, yakni kegoncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lupa terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan gugurkan kandungannya, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Sebenarnya azab Allah itu adalah sangat dahsyat. Ya, subhanallah. Allahu akbar, ya. Menggerunkan ayat ini mengisyaratkan kepada kita peristiwa ini adalah peristiwa yang menakutkan. Yang mana peristiwa ini menakutkan kepada kita, ya. Kalau kita di kalangan orang yang tidak beriman, maka rugilah kita. Baik, Allah mengatakan wahai manusia. Dia tidak melafazkan wahai orang yang beriman, mengisyaratkan manusia tak kira kamu Islam ataupun kafir. Ambil perhatian, Allah masih meletakkan manusia ini kerana kamu adalah hamba Allah. Allah tak akan biarkan kamu. Allah tak akan biarkan kamu leka. Ambil perhatian. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. Wahai manusia, takutlah kamu kepada Allah, Tuhan kamu. Sesungguhnya kejadian kiamat itu adalah satu kejadian yang besar. Kejadian yang besar. Yang mana apa yang diceritakan ini satu perkara kalau ikutkan kaedahnya tak logik, tetapi ianya akan berlaku. Apa Allah mengatakan? Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'ah. Yang mana ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, semua perempuan yang menyusukan anaknya, mencampakkan anaknya. Kita orang lelaki takkan faham benda ni. Tetapi orang perempuan, Allah campakkan kasih sayang pada anaknya, kasih sayang pada anaknya. Ya, seperti mana binatang Allah campakkan kasih sayang pada anaknya juga. Ya, sehingga kan Rasulullah mengatakan kambing ataupun rusa tu nak berikan susu pada anaknya, dia angkatkan kakinya. Punya dia sayang pada anaknya. Ya, dicampakkan. Itu binatang. Seorang ibu yang sedang menyusu, buatlah macam mana dia akan tetap pegang anak dia. Dia sayang anak dia. Walaupun orang kata anak tu hodoh, cacat ke, dia tetap, ini anak aku. Dia tak akan lepas walaupun apa kejadian. Sehingga kan kita menyaksikan pada peristiwa dalam surat khabar, ada seorang ibu mati, ya, dalam kebakaran, dan anak di bawah dia masih hidup. Ya, dahsyat. Kasih sayang seorang ibu pada anak lain. Ayah enjoy aja. Ya, dia tak macam seorang ibu. Ya, pasal dia tak beranak. Dia tak mengandung selama 9 bulan. Ya, lain seorang ibu pada anak. Ibu tu mengandung 9 bulan. Ya, memang kadang-kadang dia rasa benci nak mengandung lagi. Tapi lepas tu mengandung pula. Ya. Lain, seorang ibu lain. Dia sayang anak tu. Ya, subhanallah. Allah ceritakan ni, nak menceritakan bagaimana seorang ibu yang sayang pada anak, dia campak anak dia. Sedangkan anak tu masih menyusu. Ya. Masih menyusu. Dia, yalah, ikutkan kaedah, dia tak akan campak. Dia akan letak cara betul, cara baik. Tetapi dalam peristiwa ini, bukan apa, kerana kegoncangan yang menakutkan dalam jiwa dia. Terpaksa dicampak. Yang penting aku, nafsi. Dahsyat. Ya. Yang tak dapat nak digambarkan. Kalau kita orang lelaki, lantak kamu lah kan, tak kisah sangat. Ya, wallahu alam. Tetapi perempuan pada anak lain. Ya, lain. Okey. Kemudian Allah ceritakan lagi. Ya.
Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dan maka gugurlah orang perempuan-perempuan yang mengandung, yang hamil tu gugur anaknya. Bukan dia nak gugur, tapi gugur. Peristiwa tsunami pada tahun 2004 ke? Ha? Tak ingat dah, tsunami. Ya. Peristiwa tu, pasal saya orang Perak, kakak saya duduk di sana, dia terasa kegoncangan tsunami. Pada ketika itu 60 wanita-wanita hamil gugur. Ya, gugur disebabkan kegoncangan tsunami saja. Termasuk kakak saya. Ya, dia cerita 60 orang gugur. Kegoncangan tsunami itu kegoncangan yang lain daripada kegoncangan yang lain. Dia bukan macam goncang atas bas ke apa, kegoncang kata, oi bangun. Tak. Kegoncangan yang lain dia keluar daripada perut bumi. Allah ceritakan dalam ayat ini, semua perempuan-perempuan yang hamil gugur. Kerana kegoncangan ini menyeluruh seluruh dunia. Tuan-tuan dan perempuan, bukan sebarangan ni. Ya, Allah cerita semua berkaitan dengan perempuan. Yang mana mereka itu bukan sebarangan berkaitan dengan kandungan dan anak. Tapi pada hari itu peristiwa yang menggerunkan hancur. Anak dikandung gugur, anak yang disusu dicampakkan. Ya. Lepas tu Allah katakan apa? Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kamu tengok manusia ni macam mabuk, pergi sana. Gila ke dia ni? Ya, macam orang bawa kereta kejap sana kejap sini, orang mabuk tu sampai langgar orang. Tak, bukan mereka mabuk, tetapi Allah katakan walakinna azaballahi syadid, tetapi azab Allah itu adalah dahsyat. Nampak tak? Allah ceritakan mukaddimah kiamat dengan azab yang begitu dahsyat. Maka tuan-tuan dan perempuan, kita minta lindung kepada Allah supaya kita tidak kena fitnah azab hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah ini di antara mukaddimah yang penting untuk kita mengetahui bagaimana kiamat berlaku, ya, bagaimana ayat ini menceritakan bahawa bumi dan langit mengikut arahan Allah. Ya, dia akan mengikut arahan Allah untuk memenuhi tuntutan yang Allah arahkan. Bumi ataupun alam semesta akan berhadapan dengan kehancuran. Jadi mudah-mudahan Allah pelihara kita semua, Allah beri petunjuk kepada kita supaya kita mengikut jalan yang betul. Dan insya-Allah tuan-tuan dan perempuan, kita akan berpisah meninggalkan dunia kita ni. Kalau tak mati pun tak kiamat besar ni, maka kiamat kecil, kematian kita tidak lama lagi. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan keampunan kepada kita, Allah berikan petunjuk dan istiqamah kita dalam beragama. Wallahu alam bisawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.